Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan, saya syukri seluruh hajatan kuasa para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi diberikan kita macam-macam nikmat, sehingga dalam saat ini Allah kekalkan kita dalam nikmat iman dan Islam. Kita tidak berani untuk melafazkan kata keluar daripada Islam. Takutlah ada orang Islam dulu je, tu salahkan orang pula, kan? Jadi nikmat iman dan nikmat Islam ni perlu dijaga dengan cara penjagaannya, sebab dia datang melalui petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang disebut. Maka dijagalah kita dengan melalui amal ibadah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang dilarang. Seperti mana yang kita dengar pada mana khutbah Jumaat, imam sentiasa berpesan, bahkan menjadi rukun dalam dua khutbah, perlu disebut ittaqullah, kan? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lalu ditambah yang dia dipaham kita pada khutbah pertama tu, dia kata melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Kan? Itu Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita sambung lagi perbincangan kita pada kitab Syaraf Al-Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan. Ada juga diterjemahkan syaraf itu kemuliaan. Umat Muhammad, kitalah yang amat beruntung berbanding dengan umat-umat yang terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad datang. Sebab kita tahu cerita-cerita tentang kisah-kisah orang terdahulu, orang daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Isa. Tapi Nabi Adam tak tahu cerita pasal Nabi kita, kan? Ataupun kelompok Nabi-Nabi ataupun golongan bangsa-bangsa Israel, disebabkan Israel dan negara tu, Bani Israel, tak tahu pun. Kalau tahu pun sikit saja apa yang ada dalam kitab-kitab mereka tentang Nabi yang terakhir Muhammad. Tapi Nabi kita datang bawa Quran, semua dicerita tentang umat-umat terdahulu, kisah-kisah yang terdahulu, sama ada yang baik ataupun yang tak baik. Maka yang baik kita ambilkan pengajaran, ibrah. Yang tak baik, kata orang kita, jadikan ia sepadan. Tu yang nak, yang tak nak ada juga, kan? Yang terus berada dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah tentukan kita pada malam ini menjadi umat Muhammad yang sentiasa tidak berhenti-henti untuk menjadi ummatan
Pada mungkin umatan wasata. Wasata ni umat pertengahan, umat yang terbaik lah. Kita kata umat yang terbaik sebagai dia. Sebenarnya kalau Nabi Muhammad tu datang dengan, kita kata dia datang dengan membawa akhlak kan, akhlak yang mulia, kita ikut Nabi, kita nak jadi orang yang berakhlak. Dalam erti kata lain, kita nak jadi hamba yang saleh, yang sentiasa mengimpikan saat-saat kemanisan nak mati, saat-saat berada dalam kubur dalam keadaan dilapangkan, dipermudahkan urusan kuburnya. Begitu juga di akhirat dipermudahkan, dan apalagi saat-saat yang dirindui untuk segera masuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dibentangkan kita perbanyak sangat amalan, sehingga amalan tersebut kadang-kadang, memang kadang-kadang boleh kata semua yang dibagi itu tak dapat nak buat 100%, kan. Ada yang pastinya tertinggal. Tapi kita usaha mengambil peluang-peluang setelah mana kita mengetahuinya dengan cara belajar, mendengar nasihat-nasihat, buat. Kan? Kalau tak dengar nasihat, artinya dia menjadi yang sia-sia lah, hanya mendapat habuan dunia saja, sedangkan habuan di akhirat tak dapat apa-apa. Okey? Hanya rugilah kehidupan mereka. Okey? Jadi tuan-tuan, kita akan sambung perbincangan. Masih lagi kita berada di peringkat awal, cerita tentang anugerah Allah. Solat kita dah bincang. Ini pun kita baru melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dah tinggal dah bulan Rajab, masuk dah Sya'ban. Malam ni berapa dah Sya'ban? 3 ke 4? 3 dah. Berjam celik sampai dah nak habis dah Rajab ke tak? Nak masuklah Ramadan. Siapa rasa confident boleh masuk Ramadan? Boleh confident? Tak confident kan? Tak sah esok-esok KO tak? Tak nak boleh. Kita bidak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya kadang-kadang rasa, tak tahulah, pada pandangan saya ada orang baca doa kan, alhamdulillah lah boleh masuk Rajab, dia baca Allahumma barik lana fi Rajab, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban tu, balighna Ramadan, dan pertemukan kami bulan Ramadan. Tu doa tu bukan doa dicipta oleh ulama, tu adalah hadis Nabi. Tapi bila kita potong hadis Nabi tu dalam, kita baca dalam doa tapi kita potong, masuk Sya'ban tinggal dah Rajab ni kan. Dia bukanlah kita kata dah tinggalkan bulan tu, doa pun tinggal. Pada saya lah, macam mana mufti Selangor kan, apa pun taklah berdosa kan, isu soalnya, tapi tak salahnya baca hadis Nabi satu hal, dalam doa kita baca kan, dapat juga pahala setidak-tidaknya baca lah, minta berkat bulan Rajab, diiringi Rajab itu bulan Sya'ban. Itu adalah bulan haram, saya sebut sebelum ni kan. Walaupun dah melepasi Rajab, baca je lah biasa, Allahumma balighna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna, tak payah tinggal ke Rajab tu kan. Okey, tak apalah ya. Jadi kita harap kita boleh bertemu Ramadan. Tapi hari ni yang keluar viral pertama sekali, MKN berdasarkan sidang media tadi, Bazar Ramadan seluruh Malaysia, itu yang pertama lah dibenarkan. Kemudian daripada tu sejam ke berapa jam baru yang saya dapat lah, barulah dah dapat iklan di poster tu, tarawih dibenarkan mengikut kepada kapasiti, terpulanglah kepada penguatkuasa ataupun pihak agama negeri masing-masing kan. Kita kat Melayah ni pula semayang 1.5 meter kan, tapi saya ukur kat sini tak ada 1.5, bohong ini kan. Ya kau kan, kurang sikit 0.5 kan. Saya kat satu tempat saya pergi tu, surau adalah kecil, dia lah satu kat taman tu besar, surau hanya satu kecil betul. Saya kata ni bukan kau 1 meter ni, 0.5 meter ni kata kan. Tapi okeylah, kawasan tu kawasan aman kan. Sepatutnya kena ada, tapi mungkin nak seragam lah kot. Kalau saya keluar koror tempat aturan senyap lah kan. Kampung Pasir Berdengung, tak tahu mana kampung Pasir Berdengung tu, maknanya kampung pedalaman tu lah kan, contoh lah kan, yang memang Covid tak sampai lah kan. Pada saya tak payahlah nak jaga-jaga kan, memang tak sampai lah. Kampung mana-mana ada pedalaman lah. Saya rasa ada kampung pedalaman yang kita rasa daerah tu, memang kita dulu ada pengukat tak benar ke daerah kan.
Duduk dalam dia je. Contohlah kan. Tapi mungkin nak seragam tu, buatlah peraturan tu supaya tak pening kepala. Kan? Okay, tak apalah. So kita ni mudah-mudahan dapat solat dekat lah. Hari ni pun alhamdulillah mungkin turunlah 1000 lebih sikit kan. 10 lah kan. 10 berapa lah. Kan? Mungkin 2-3 hari tu lah tu 900. Kan? Putrajaya hari ni lah sejarahnya kosong. Kan? Ya, tengok jugalah kosong. Kalau ada besok tu tak tahu mana datang kan. Dah kosong ada balik kan, balik ya. Datang orang Selangor pula awak sini kot. Orang kerja Selangor lah tu. Tak ada lah kan. Okay. Alright. So tu cerita kisah hari ni tentang bermaklum. Baik, kita tengok tentang solat berjamaah. Dalam solat ni kita nak tengok pun dah kita tahu solat dah satu benda kefarduan dan bagaimana diistimewakan kita sebagai umat Muhammad menjadi ke sesuatu yang digalakkan bila menghadirkan diri dalam solat berjemaah. Kan? Yang kita buat tadilah. Dan nak berjemaah ni bukan benda yang mudah, ya, solat berjemaah ni. Dia kalau tak ada mujahadah, tak ada kesungguhan, susah. Balak solat ni ada 5 waktu. Ada pula waktu-waktu yang kita tahu memang mencabar, kan? Memang mencabar, dan apatah lagi nak dibuat secara berjemaah. Kan? Saya syukri dia kalau sekarang subuh 6 suku dia kelang kabut lah sikit. Kan? Sebab dia kerja Shah Alam, tapi kalau dia masuk pukul 9 balik pukul 6 mana tak ada masalah kan, dia tak tahu ya. Sini Jumaat subuh baca sejadah tak? Dengan insan. Sekarang tak ada tak? Tak berani nak buat. Masa tapi surau saya sebenarnya surau Bahar Zuhaili tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Tengoklah imam dia kan, siapa imam dia kan. Sebab dia baca dalam keadaan yang sama sembahyang subuh waktu biasa. Taklah laju tapi hadar. Maknanya kalau satu rakaat tu 10 minit, okeylah. Masuk 2 rakaat dalam 7-8 minit. Surah apa pendek sikit kan? Surah Insan. Tapi syarat jangan sangkut lah. Jangan minta-minta, janganlah sangkut lah kan. Kalau sangkut mampu kan. Allahu Akbar je lah. Tak payah nak ulang-ulang, tak jumpa-jumpa lah pula kan. Alhamdulillah. Dapat buat walaupun, tapi kita komat awal sikit lah. Kan? Tengok lepas sembahyang tak ada yang masbuk pun. Tapi sembahyang tu yang tak sejadah pula ramai yang masbuk kan. Sebab dia tahu komat waktu Jumaat mesti panjang sikit Ustaz dia tahu baca. Kan 20 minit lah lebih kurang. Sembahyang kalau hari ni start 6.25, biasa kalau mungkin kita lajak sikit subuh biasa 15 minit dah tak kan. Kata komat awal sikit. Saya bangun dia, Bilal pun dah tahu dah, muazzin dah tahu. Kalau hari Jumaat lah saya bangun, okey, bacalah surah Sajadah Insan. Sunat je pun. Tapi dalam sunat-sunat tu biarlah betul-betul buat sunat. Ni tak buat sekerat-sekerat. Suruh ngaji tak nak ngaji. Contohlah kita pun tak ada alim mana kan. Tah mana belajar. Tah sekerat-sekerat dah separuh-separuh. Paling best dia baca apa? Surah Al-Alaq, wasjud waqtarib kan. Surah Iqra tu dia baca. Dia yang sunnah dia mana-mana kalau dalam kitab pun sunnah rakaat pertama mesti surah Sajadah, rakaat kedua mesti surah Insan. Itu ceritanya kan. Tapi kadang-kadang kita ni masa. Tak nak buat, tak payah buat langsung. Kan? Kita pun dah tahu dah orang kat situ. Saya pun beritahu. Esok kita buat solat Sajadah kan? Okey boleh. Tapi kita komat awal sikit. Siapa nak sembahyang subuh, kalau sebab sembahyang sunat subuh kat rumah. Kalau buat sunat subuh 2 rakaat dia pun. Kau nak buat 4 rakaat lah macam mesti kan 20 minit. 1 minit setengah selesai lah. Tak payahlah baca surah banyak-banyak. Kan? Beritahu. Dia pun faham dah. Maknanya masyarakat situ dah faham. Ni yang tak faham payahlah kan. Dia komplain nanti. Siap hantar surat pula ke Jawi. Yang contohlah tak. Atau Jawi tu nak kan. Kata apalah dah lah pendek. Nak pergi kerja ni dekat Shah Alam ni. Contohlah kan. Buatlah sejak sejadah kan. Contoh kerja Shah Alam juga kena tak? Nasib lah kan. Tak tuju pada siapa-siapa. Umum je kan. Okay, contohlah kan. Tapi kena lancar betul-betul lah. Paling cendekel kata orang di 9, dia letak Quran buka tu tentang luas Quran sebesar-besar kan. Dia Quran besar kan. Minat tarawih ni. Kalau cari imam yang hafiz betul-betul. Tak payahlah yang buka-buka Quran ni. Tak ci lah. Contohlah kan. Kalau tak nak baca kuliah kul wallah je, itu lebih baik. Bukan Quran ni dia makruh, solat kita makruh. Walaupun solat fardu lagi pula tak boleh kan. Solat sunat tak kisah boleh, tapi makruh lah tengok Quran. Okey, cerita kita dalam solat berjemaah.
Jadi kita dapat buat berjemaah walaupun hari ni dah jarak-jarak pun, tapi masih lagi tak boleh memenuhi masjid surau tak. Tu cabaran kita lah tuan-tuan kan. Macam mana kita nak buat doa lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usahalah mana kita boleh usaha. Okey. Nak bagi makan solat jemaah ni, bagi makan pizza hari-hari kot. Agaklah kan. Bagi Kentucky hari ni McDonald, esok Kentucky kan. Agak gitu kot. Esok saya kena ceramah. Program pengimarahan masjid tuan-tuan. Masya-Allah, macam mana nak buat kan? Hari baru-baru ni ada apa, anugerah masjid kan. Macam-macam lebih 20 kot anugerah. Tuan-tuan boleh pergilah tengok masjid tu. Surau tu macam mana kan. Antaranya iaitu kejayaan sebuah masjid dan surau, ramainya penduduk solat berjemaah. Tu kejayaan paling besar lah. Hak program-program tu kejayaan juga, tapi dia nombor 9, nombor 10. Itu yang sebenarnya kita nak usahakan. Tu sebab ada masjid di Temerloh Jaya tu, dia kata dia selalu baca hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan datang masjid, kelebihan solat berjemaah. Macam ni, saya di surau Wabah Zuhaili tu setiap pagi ada sahabat baca kan, Fadail A'mal. Ada yang hadis sahih, ada yang hadis dhaif, tak kisahlah tadi. Tapi bila baca-baca tu kadang seronok juga. 2 minit je baca satu hadis kan. Subuh lah khususnya baca. Baru ni pun kita ulang dah, kita pun dah bincang dalam ni, jumpa juga dalam Fadail A'mal kan. Saya pun dah sebut banyak kali kan. Jadi Masjid Temerloh Jaya dia sebut, dia beritahu kat jemaah dia hari Jumaat, kalau ada kuliah zuhur ataupun tak kuliah pun, pengerusi bangun, pengerusi tu, saya dengar Kak Iki pula, dia kata dia selalu buat, dia kata diingatkan siapa yang melangkahkan kaki ke masjid akan dapat satu darjat dan dikurangi di satu dosa. Hari-hari dia sebut selalu kan. Itu contohlah. Tapi dia banyak memperingatkan tentang kelebihan orang datang masjid, kelebihan solat berjemaah selalu. Itu antara dia punya strategi dia. Tapi kalau orang jenis ingat selalu, kalau dah bebal juga, nak buat macam mana lah. Ada je alasan tak nak solat kan. Tak nak solat tu hal, tak nak, susah untuk hadir berjemaah kan. Tak tahulah kan, susah nak buat macam mana. Tu di antara kita pun samalah. Nak bermula tu memang perlukan kepada mujahadatun nafsi, kesungguhan untuk melawan hawa nafsu kita lah. Ya, jadi hadis cerita tentang kelebihan solat berjemaah ni, kita tentang diampunkan dosa. Hadis ni panjang sikit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata atin min rabbi faqala li ya Muhammad, qultu labbaika rabbi wa sa'daika, qala hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, qultu la a'lamu, fa wada'a yadahu baina katifayya hatta wajadtu bardaha baina thariyayya, aw qala fi nahri fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard, aw qala ma bainal masyriqi wal maghribi, qala ya Muhammad atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, qultu na'am, fid darajati wal kaffarati wa naqlil aqdami ilal jamaat. Yang ujung tu ya jamaat, faham ke? Jemaah ke Jumaah, hari Jumaat ke apa ke? Faham, tengoklah, tak ada masalah. Ada terjemahan dekat situ. Panjang senang ya nak baca ni sebab dia dah berbagi. Kalau tak berbagi menggagau juga saya tak. Kena study, kerja keras sikitlah. Kalau yang ni nak study cerita kat tuan-tuan ni 15 minit selesailah sebelum pergi kuliah ni. Tapi kalau tak berbagi, bukan 15 minit, 15 kali dengan 4 kali. Sejam nak menghadap kan. Nak tengok barisnya, nak tengok takut salah baris, salah pula mana tak. Ni dah berbaris, senang kerja. Patut lagi dah siap terjemah dah, tak ada masalah. Kan, lah nak ngajar kitab Arab pun kita tak berapa nak pandai. Kan? Jadi belajarlah kitab Melayu. Kan kalau ngajar kitab Arab kan, nak baca yang Arab pun satu, nak terjemah pun satu kan. Sama-sama menganga. Yang tukang ngajar pun menganga juga, orang yang dengar lebih lagi menganga. Kan? Okey, tak apa. So kita senang. Kitab kita dah banyak dah diterjemahkan. Kalau ada hadis yang dah berbaris, baca je hadis. Ada tu kalau pagi-pagi tu yang baca tadi tu, kita hadis je tak baca hadis dia. Ada kalau yang tengok panjang-panjang tak baca hadis dia, baca terjemahan dia. Kalau yang pendek-pendek tu baca hadis dia. Ya, alright. Elok baca hadis hari-hari. Banyak benda-benda baharu.
Okey, cerita hadis ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Okey, hadis ni hadis Tirmizi ya, kan? Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dikunjungi oleh seorang utusan daripada Tuhanku. Siapa utusan? Tak lain ataupun malaikat lah. Malaikat yang saya datang kepada Nabi, iaitu malaikat Jibril. Pada suatu malam, lalu berkata, wahai Muhammad. Lalu aku menjawab, ya, aku menyahut seruan Tuhanku. Dia berkata, tahukah engkau apakah perselisihan yang berlaku pada kerajaan langit? Oh, punya kat langit pun ada juga bergaduh rupanya kan. Ada juga di kalangan malaikat ni pun bergaduh juga. Kan? Kena cerita, cari kitab lain lah tu, nak cerita apa yang berlaku antara perselisihan antara malaikat ni. Dulu ada kisah malaikat yang mana nak mengira amal kebaikan antara, saya tak ingat cerita tu, ingat lupa kan, dia mati dalam perjalanan dah bunuh 100 orang kan. Dia nak bertobat jadi ke mana tempat dia, neraka ataupun syurga, lalu dinilailah jarak perjalanan dia itu ke mana dia nak pergi, niat dia tu dah berat untuk dia bertaubat kan, dapat dia masuk syurga tu berlaku bertingkah kan antara malaikat tu. Malaikat yang dah memang tak ada apa perasaan pun boleh bertingkah dia, tapi dalam hal-hal kebaikan lah ya. Kita ni kalau orang manusia ni bertingkah macam-macam kan. Hak baik bertingkah, hak tak baik lagi banyak pula tak bertingkah. Okey cerita balik pada kita ni. Okey, apa yang berlaku, perselisihan yang berlaku di kerajaan langit? Lantas aku menjawab, aku tak tahulah. Nabi kata, saya tak tahulah. Lalu dia meletakkan tangannya. Ada tangan juga malaikat Jibril ni, ada kan. Tapi mungkin menyerupai manusia lah. Kita pun pernah dengar hadis tentang malaikat Jibril datang menyerupai manusia kan. Dia cerita-cerita tentang malaikat ni banyak kan. Macam kita duduk majlis ilmu ni, malaikat ada sayapnya kan. Ada sayap kan, menaungi orang yang belajar ilmu. Malaikat kalau kita duduk belajar tu yang 10 kan, 10 malaikat yang wajib diketahui lah. Banyak lagi malaikat-malaikat rahmat yang ada dalam majlis ilmu ni, tak ada dalam 10 wajib diketahui. Selalu disebut dalam majlis ilmu ni malaikat rahmat lah kan. Tapi tak tahu pula ada malaikat Israel tak tahu lah sebelah siapa-siapa, Allah Alam pula kan. Dia kan sekarang nak tarik kan, tengah jalan kan dia tarik tak, contoh lah kan, sebelah saya ke sebelah betul tu. Yang penting ada juga malaikat raqib kan, yang mencatat amal kebaikan. Tak kisahlah, selalu disebut ya, malaikat itu datang dalam majlis ilmu, ada sayapnya, melebarkan sayapnya. Dah lah surau ekon, ada pula tambah lagi dengan sayap malaikat. Mana tak ngantuk kan. Tapi cuba tengok AJL 9 sampai pukul 12. Tak ada masalah. So menang AJL. Bapak tak tahu pula tak. Google lah sekarang kan, so tengok malam itu. Kan Google dia siapa keputusan dia yang juara lagu. 3 jam relax je, boleh bertahan kan. Okey right. Jadi malaikat, cerita kita pun tahulah cerita malaikat dijadikan daripada cahaya. Cuma saya nak kait, walaupun saya nak ada apa kata orang tu, tak ada kaitan dengan cerita kita malam ni, tapi nak sebut cerita tentang benda-benda gaib jugalah kan, supaya kita faham lah. Walaupun mungkin pernah saya sebut sebelum ni, tak ingat berapa sebelum lah kan, tentang alam gaib yang tak nampak tu, yang kita sebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman itu dia percaya benda gaib. Jadi malaikat ni benda yang gaib, yang tak nampak. Manusia benda yang nampak lah. Jadi malaikat diciptakan daripada cahaya. Cuma ni nak betulkan sikit kita punya jalan akidah kita ni. Soal-soal akidah ni banyak benda kan nak bincang, tapi salah satunya benda ni lah. Kan adanya yang kadang-kadang orang sebut bila cerita tentang alam gaib, iaitu malaikat daripada cahaya tadi tu. Ada satu lagi diciptakan daripada api. Siapa? Syaitan lah, iblis, ifrit dan seumpama dengan tu kan. Jadi bila ada setengah orang soal akidah ni, dia boleh mendakwa, dia boleh tahu, dia nampak benda-benda yang disebut sebenarnya gaib, benda gaib namanya setan ni tadi kan. Dia nampak, siap boleh tahu pula. Kalau boleh dia tahu tu, siap cakap dalam badan tuan, dalam badan
puan lah biasanya. Orang lelaki jarang, dia tak berani nak temberang kat orang lelaki. Orang perempuan dia biasa temberang sampai bayar beribu-ribu keluar duit ni kan. Ni sebenarnya ada saka ni, saka tak tahan dah kan. Saka satu hal, lepas tu tak adalah soal hal lain tu. Dia kata ada gangguan, ada benda datang. Dia bukan satu je, dia kata ada 5, dia kata. Dah sebut pula 5 tu siap bagi penjodoh bilangan dia ekor. Entah bila lah tahu dia tu jenis binatang kan. Dia mengekor dalam badan ni, dia kata. Siapa pernah kena temberang macam tu, tobatlah kan. Lepas tu kita pula jawab, macam mana pula nak keluar ke 5 ekor ni? Senang je, dia kata. Pergilah buat apa-apa, dia tolong mandikan ke tak. Teruk benar tu orang mandi kan. Tapi paling dia tipu kita, dia kata, mai saya tolong masukkan dalam, saya buang, dia kata. Buang macam mana? Buang masuk dalam botol. Masuk dalam botol lah pula tu kan. Yang dicipta pada api, masuk dalam botol. Lagi pula kita pun percaya. Tapi paling best sekali kena temberang. Ni kena nak buang 5 ekor ni, sekor ni 500. Tu paling tak tahan tu. 500 tu yang tak tahan, dia punya intention kan. Yang tu kita pun, ya ke betul ke boleh kau, yang penting saya sembuh 5,000 pun saya bayar, dia kata kan. Bayar 5,000. Sudah tak sembuh-sembuh kan, datang jumpa dengan ustaz. Dia dah, ustaz saya ni dah jumpa dengan sekian-sekian, dah bayar sampai bukan 5,000 je, dah 18,000, 20,000, dia kata. Benda itulah pernah sekali orang datang bawa sekotak punya macam-macam dalam tu, ada air tu. Saya buka air tu, mangai semerbaknya baunya, bukan wangi tuan-tuan, lebih busuk pada longkang ni kan. Berapa lama simpan ni? Dia kata saya simpan dalam 2 minggu. Yang terakhir saya dapat air ni, kata. Ni sah-sah lagi longkang ni, saya kata busuknya. Dan macam-macam lagi dalam tu dah kan, dengan tangkal ni apa semua. Saya tak tanya pun, dia yang cerita, ustaz yang terakhir itulah kami telah melengkapkan bayaran 18,000. 18,000 punca daripada tadi itulah. Tangkap jin bayar 500, datang lagi dengan orang tu apa semua. Saya kata sebaik tak mati, kau mati dalam kufur lah, kata syirik. Dah lah sekali pula jumpa dengan perbuatan Islam. Tu dah lah sekali. Lah sekali berjumpa, tak ada siapa cerita ustaz. Ni pun dengar cerita-cerita kawan-kawan ni. Itulah masalah, tak nak mengaji. Suruh mengaji tu datang ceramah, tak dengar kan. Itulah kena temberang, betul temberang pula. Aqidah naudzubillah ni tadi. Ni cerita tadi kan. Tu saya kata kalau saya buat analogi mudah ya. Kalau lah jin tu tak nampak, setan tu tak nampak, kenapa Allah tak bagi nampak makhluk yang kan dia dakwa nampak kan. Temu kita percaya benda tu boleh nampak. Ternampak tu lain, dia termenonjolkan diri dia tu cerita lain lah kan. Dia menyerupai apa-apa tak kisah. Tapi banyak kejadian dia. Tapi kenapa Allah boleh senang-senang nak dakwa nampak benda tu, jin, setan, iblis, ifrit ni, tak boleh pula nak nampak yang daripada cahaya ni malaikat. Kan best juga kalau nampak kan. Malaikat lagi banyak kejadian dia. Tak nak pula pergi nampak. Ni yang jin setan ni banyak pula pergi nampak kan. Mendakwa nampak lah. Cuma best nampak malaikat kan. Tanya sebelah apa? Assalamualaikum, kau malaikat apa? Aku malaikat rahmat. Belah kiri kau apa? Aku malaikat Israel. Mampulah balik kan. Cabutlah nak cabut nyawa. Lari je kita. Tak ada. Ini kesilapan kita tu, kena jaga-jaga dalam hal ni. Jangan mudah terpedaya lah. Saya sebut cerita tu. Panjang pula cerita pasal tu. Kita nak habiskan tadi ni. Jadi dia tak tahu lalu dia meletakkan tangannya, kita kembali cerita kita kan. Meletakkan tangannya di atas 2 bahuku sehingga terasa sejuk. Selepas itu aku dapat mengetahui dan merasai segala yang ada di langit dan di bumi. Nabi ni kan dia dah biasa dengan mendekat Jibril, dia dah start kisah dah kan. Masa awal-awal peristiwa Al-Quran pertama dapat menggeletar Nabi kan. Balik lepas tu dah biasa turun wahyu, turun macam-macam. Nabi terima wahyu Quran berjibril itu sendiri. Maka Nabi tak rasa apa pun cuma dia rasa sejuk je bila malaikat letak kat tangan dia, kat bahu dia, dia rasa. Lepas tu dia dapat tahu, dia dapat merasai apa yang berlaku di langit dan di bumi, ataupun di timur maupun di barat. Maknanya keseluruhan apa yang ada pada waktu itu Jadi nak ceritanya, nak tahu kerajaan langit tengah berselisih tu, bertelingkah tu, nak tahu yang tu je. Tapi Nabi boleh diizinkan Allah tahu benda-benda yang lain. Dia bertanya lagi, wahai Muhammad, tahukah kamu tentang apakah perselisihan berlaku pada kerajaan langit? Dia ulang balik soalan tu. Lalu Nabi pun menjawab, naam, ya aku tahu, iaitu perihal berselisih. Bukan dia tak elok, kita ingat benda tak elok, rupanya bertelaga. Pasalnya dia kata tentang nak bagi suatu kelebihan darjat, anugerah akan orang-orang yang mana?
kan. Orang yang disebut dalam kelompok solat berjemaah ni lah. Ya, cerita tentang kerajaan langit tu orang berterangkan pasal siapa nak bagi mana yang lebih apa? Lebih dapat ganjaran lebih mungkin kan. Itu sebab kita ni ada hadis cerita setiap kita malamnya malaikat akan naik beritahu Allah Subhanahu Wa Taala, ni hamba aku apa ada buat. Itu sebabnya kita dapat kelebihan dalam hidup ni kan. Itu janganlah, kalau elakkanlah daripada kita buat benda-benda yang tak elok, buat benda yang tak, mengadu pada Allah tu Allah datangkan barakah dalam kehidupan kita kan. Kita nak rasa hidup ni penuh barakah macam-macam lah kan. Satu persatu urusan kita dipermudahkan Allah kan. Paling tidak kita dapat rasakan bahawa semakin hari semakin nak merasakan banyaknya amal ibadah kita kan. Jadi tentang anugerah darjat orang yang solat berjemaah. Kemudian cerita pula tentang penghapusan dosa. Bertelagah lagi, nak hapuskan dosa dia yang mana ni? Orang ni pergi sembahyang jemaah 5 waktu cukup, nak hapuskan dosa dia yang mana? Kan. Dosa-dosa yang banyak ni kita tak kira lah dosa kita kan. Sebabnya cantik saya semua sebut selangnya solat kita tu. Allah tak turut-turut kan. Zuhur tu tak dia buat 2 jam lepas subuh kan. Waktu tu pun disebut waktu zuhurnya, walaupun dalam Quran tak sebut perkataan-perkataan zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada. Perkataan maghrib, isyak tak ada. Maghrib ada, isyak ada, tapi lain terjemahan dia. Waktu saja. Tapi solat itu. Tapi dalam hadis lah ceritakan tentang solat subuhnya, solat zuhurnya kan. Jadi dia cantik selang tu. Daripada 24 jam tu waktu dia. Ada yang singkatnya subuh katakan. Dah lah waktu payah kan best kalau subuh ni panjang sikit. Bolehlah tidur pukul 9, pukul 10 pun masuk. Contoh lah kan. Tapi sebab ada kelebihan lain pada yang lain waktu subuh tu yang dia bagi pendek tu. Kan kita baca hadis solat sunat subuh 2 rakaat kan. Subhanallah kan. Lebih baik dunia dan isinya. Subhanallah, 2 rakaat lebih susah nak buat. Tapi kalau masa tak sempat, cepat-cepat buat dekat rumah sebelum kita pergi ke masjid. Kalau tak sempat lah, kalau sempat datanglah awal sikit kan. Waktu azan tu kita dah bergerak. Kalau sebelum azan lagi cantik kan. Waktu maghrib, waktu isyak yang pendek, kenapa ada kelebihan dekat situ? Ada kan. Isyak pun begitu, bergerak panjang. Sebab isyak tu disuruh kita qiyamul lail sebenarnya kan. Tapi tak apalah, nak awal-awal lah kan. Jadi benda-benda tu Allah tentukan ada kelebihan-kelebihannya supaya manusia itu sentiasa mengambil peluang. Okay, kan? Cerita hapus dosa serta balasan kepada orang-orang yang berjalan menuju ke tempat solat berjemaah. Cerita solat berjemaah ni bermula dengan ambil wuduk di rumah, masuk dalam SOP kita kan. Dah lama dah pahala dah kan. Ambil wuduk di rumah macam sebab alasan SOP tak nak bersesak tempat wuduk. Tapi kalau tak sesak sini, tapi maknanya pahala dah ambil wuduk di rumah. Kita berbincang dulu ni. Bila ambil wuduk, pergi ke masjid, dapatlah pahala dah. Siap langkah dikira kan. Lepas tu wuduk tu pun perbuatan yang memang disukai, taharah kan. Kita cuci bahagian sebab mana tak semua, hanya tempat anggota tertentu sahaja. Tu sebab wuduk ni dia bukan nak tunggu solat je, dia tunggu waktu lain pun boleh. Kalau kita rasa ada wuduk mungkin tempoh panjang sikit sekarang kan. Contohlah kalau kita maghrib ke isyak tu mungkin ada ceramah lajak sikit yang jenis dulu kan. Lajak sikit sampai pukul 9 kan. Jadi dah agak nak ujung tu kita ambil rasa wuduk ada lagi. Tapi istilahnya memperbaharui wuduk. Wuduk pun digunakan dalam SOP, cuma tambah sikit lah. Basuh tangan guna sabun kan. Tapi dah lama dah Islam tu suruh kita basuh tangan kan. Basuh tangan bahkan lebih, bukan sekadar tapak tangan, bahkan sampai ke siku. Kerap membasuh tangan dalam SOP, tapi disertakan dengan wuduk. Sekarang guna hand sanitizer. Tapi Islam dah lama ajar kebersihan itu sejak awal lagi dengan cara membasuh tangan melalui wuduk. So memperbaharui wuduk. Okey. Jadi dah ambil wuduk, masuk pula dalam masjid, buat pula solat sunat tahiyatul masjid, basuh kaki kanan, subhanallah. Baca pula doa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Kan? Tak berkatan pintu berkah. Keluar dan semayang berjemaah lagi dalam tempoh-tempoh, duduk majlis ilmu lagi, macam-macam kelebihan ada lah. Sehinggalah kita keluar balik kalau isyak, sampailah isyak. Habis isyak kita pun tak tahu apa nak buat, haru-haru lah, haru biru lah kan, sampai kat rumah kan. Macam-macam kita boleh buat. Kalau fokus tentang kebaikan lah. Kalau tak fokus tentang kebaikan, mungkin ada, bukanlah dosa, na'udzubillah dosa, mungkin ada benda-benda lara
yang ada dalam sekeliling kita dalam rumah. Dia lebih aman sebenarnya duduk kat tempat-tempat macam ni. Kan? Tu saya tengok kita rasa tuan-tuan rasa respect ke tak respect? Respect patutnya saya pun tak mampu nak buat lah. Sahabat-sahabat kita di kalangan jemaah tabligh tuan-tuan. 40 hari paling lama. 40 hari yang main bulan-bulan di Guana. Kan subhanallah. Kita pun fikir kan terbayang-bayang kan. Yalah yang dah berumur tak ada masalah, yang kecil-kecil tu satu hal lah kan. Anak kecil-kecil lah maksud saya kan, yang isteri boleh faham tak ada masalah. Yang kalau isteri tak faham jadi masalah nanti pula kan. Sebabnya kalau orang yang apa tu, yang isteri dia faham, isteri dia faham, dia kahwin bukan dia kahwin dengan orang tabligh juga kan. Tak ada masalah, dia nak kahwin dengan orang biasa pun ada juga kan, tak tabligh pun. Tapi saya ada bab saudara sepupu memang betul keluar je, tapi bila tengok anak dia sebelah orang, pelik juga kan, sebelah orang anak kata kan, padahal kajian keluar dulu mak wan saya cakap kau ni kata keluar je, dia kerja berniaga macam tu je, kerja macam tu kan. Tapi sekarang semua anak dia berjaya sebelah orang tu, subhanallah. Keluar saya tengok jumpa aku. Itu cerita Allah nak bagi rezeki tang lain, tahap keyakinan level dia tinggi tuan-tuan kan. Kita kadang-kadang level tak sampai tahap macam tu baik. Jadi habis dah cerita tentang tu, tapi nak sambung lagi Isyak benda nak masuk. Kalau baca lagi kan ada panjang lagi. So boleh Isyak berapa minit ni? 1 minit lagi. Okey, sebagai rumusannya kita boleh katakan bahawa solat berjemaah ini bukan suatu amalan yang biasa-biasa, dia merupakan suatu amalan yang luar biasa, yang banyak kelebihannya kita akan jumpa pada lain-lain akan datang. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dan usaha kita menjadi orang yang fastaqim, sentiasa boleh istiqamah dalam melaksanakan solat berjemaah. Tuan-tuan rasalah nikmatnya nanti kalau kita jadi ada anak-anak kan, satu hari besok dapat tengok anak kita pun hidup dengan suasana sekarang ni. So alhamdulillah sejuk, ibu mengandung kata orang, kita bapak lagi lah pula. Jangan rasa galat lah apa yang kita usahakan sekarang menjadi suatu kejayaan pada masa akan datang. Jadi sama-sama kita usaha insya-Allah dengan kita mencari kefahaman demi kefahaman untuk menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu, hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu wallahu alam. Kita jumpa insya-Allah penyambung pada masa akan datang. Quli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.